Salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kumpulan kami untuk membentangkan hasil kajian kami. Kami dari kumpulan 1 bagi tajuk Takaful Insurans dan Kesannya kepada Komuniti. Nama saya Yong Manzi dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Ang Huijia, Eng Xiyuan, Auni Nabila binti Huzaimi dan Filza Kisina binti Hashimi. Tajuk perbentangan pada hari ini ialah Takaful Insurans dan Kesannya kepada Komuniti. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk memahami peranan takaful dan insurans dalam kehidupan masyarakat, melihat perbezaan antara kedua-duanya serta mengkaji bagaimana ia memberi kesan positif kepada kesejahteraan komuniti dari aspek kewangan, sosial dan perlindungan masa hadapan. Sebagai pengenalan, takaful mematuhi syarat konsep tawa'un, tolong-menolong dan perkongsian risiko. Peserta menyumbang dana ke dalam tabung bersama untuk digunakan untuk membantu ahli yang memerlukannya. Bagi insurans konvensional pula, ia adalah kontrak antara syarikat dan pelanggan berasaskan prabayar. Ia diterima meluas kerana fleksibiliti produk dan rangkaian global. Dalam perspektif global, takaful dan insurans menggalakkan tabungan dan pelaburan jangka panjang. Kedua, takaful berkembang di peringkat antarabangsa terutama negara Islam. Ketiga, insurans konvensional penting dalam pemulihan sosial selepas musibah. Objektif takaful insurans adalah untuk memberi perlindungan keuangan secara patuh syariah bebas daripada unsur riba, gharar dan maisir. Ia juga bertujuan untuk mewujudkan semangat solidariti dan tolong-menolong sesama peserta. Selain itu, takaful menggalakkan kita merancang keuangan dengan lebih berhemah dan bertanggungjawab. Takaful menjadi alternatif halal kepada insurans konvensional serta menyokong maqasid syariah iaitu menjaga nyawa dan harta. Kepentingan takaful boleh dilihat pada dua peringkat, iaitu yang pertama kepada individu dan keluarga. Ia memberi ketenangan hati kerana risiko keuangan ditanggung bersama membantu ketika berlaku musibah dan boleh menjadi tabungan untuk masa depan seperti pendidikan anak atau persaraan. Kedua, kepada komuniti dan negara. Takaful memupuk semangat kebersamaan, mengurangkan kadar kemiskinan dan menyumbang kepada kestabilan ekonomi. Dalam masa yang sama, ia memperkukuhkan ukhuwah Islamiah serta menggalakkan amalan ihsan melalui konsep tabaruk. Sekarang saya nak bentangkan isu-isu semasa. Yang pertama, Bank Negara Malaysia BNM arah penganggung insurans pengendalian takaful semasa murah harga. Yang pertama, kenaikan kos penjagaan kesihatan. Kos rawatan di hospital, ubat-ubatan dan prosedur berubatan meningkat. Yang kedua, inflasi kos berubatan. Perubatan ekonomi dan inflasi menyebabkan harga rawatan kesihatan lebih tinggi. Yang ketiga, peningkatan penggunaan perkhidmatan kesihatan. Lebih ramai rakyat menggunakan perkhidmatan kesihatan, terutamanya semasa pandemik. Yang keempat, premium atau sumbangan semakin naik. Kenaikan ini memberi kesan langsung kepada pemegang polisi dan peserta takaful. Yang kelima, kebimbangan masyarakat terhadap ketidaktentuan harga. Orang ramai risau sama ada perlindungan mereka masih mampu milik dan relevan dalam jangka panjang. Yang keenam, keperluan reformasi sistem harga. Untuk memastikan perlindungan insurans dan takaful kekal mampan, BNM mengarahkan ITO mengemas semula strategi penentuan harga secara wajar dan berterusan. Kesan kepada komuniti. Yang pertama, beban kewangan kepada peserta. Pemegang polisi terpaksa menanggung premium yang lebih tinggi. Yang kedua, risiko hilang perlindungan. Jika peserta tidak mampu membayar, polisi atau sijil takaful boleh terbakar. Yang ketiga, akses tidak seimbang. Golongan berpendapatan rendah lebih terkesan kerana suka menampung premium, sementara golongan mampu terus mendapat perlindungan penuh. Yang keempat, jurang sosial kesihatan. Kekurangan perlindungan bagi sesetengah individu meningkatkan risiko ketidaksamarataan dalam mendapat rawatan kesihatan berkualiti. Yang kelima, ketidakstabilan keyakinan masyarakat. Rakyat menjadi ragu-ragu terhadap sistem insurans atau takaful jika harga sentiasa berubah tanpa rangka penyelesaian yang jelas. Yang keenam, keperluan kerjasama berbagai pihak. Untuk menangani isu ini, kerjasama strategi antara BNM, ITO, Kementerian Kesihatan, hospital, pengamal perubatan dan peserta diperlukan bagi memastikan perlindungan yang adil, mampu milik dan mampat. Isu-isu yang kedua, kepentingan takaful dan insurans dalam keadaan tidak menentu. Yang pertama, loncatan kes COVID-19 dan PKP. Yang bermula daripada 1 Jun 2021, ekonomi terhenti, ramai hilang pendapatan. Yang kedua, kos sara hidup dan kos rawatan kesihatan yang tinggi. Dana kecemasan tidak mencukupi. Yang ketiga, salah tangkapan masyarakat. Golongan puja rasa insurans atau takaful belum perlu. Yang keempat, kesetaraan keuangan yang tidak seimbang. Masih ada yang kurang peka tentang kepentingan perlindungan jangka panjang. Kesan kepada komuniti. Yang pertama, tekanan keuangan individu dan keluarga. Tanpa perlindungan, kos rawatan ditanggung sendiri. Yang kedua, peningkatan kerendahan sosial. Komuniti lebih tertekan kepada risiko kemiskinan akibat beban perubatan. Yang ketiga, kesan positif, yaitu pada industri dan PDN.
program bantuan COVID-19 LIAM, MTA, PIAM yang akan tanggung premium ringankan beban kewangan. Yang keempat, kesedaran masyarakat meningkat. Kata persistensi posisi naik daripada 94.5% kepada 95.6% semasa pandemik. Putih Rakyat semakin sedar kepentingan takaful atau insurans walaupun dalam keadaan tidak tentu. Sekarang saya akan menceritakan isu yang ketiga, iaitu kerajaan teliti cadangan kebolehgunaan produk insurans takaful secara mudah alih. Punca isu yang pertama adalah produk MHIT melibatkan risiko jangka panjang. Ia tidak sama seperti telefon bimbit. Ia memerlukan sumbangan risiko berterusan. Yang kedua, tempoh menunggu semasa menukar pengendali. Ia diperlukan untuk elak penipuan dan penyalahgunaan. Yang ketiga, kekangan teknologi dan infrastruktur. Mekanisme perkongsian data selamat perlu ada sebelum akses mudah alih boleh dilaksanakan. Yang keempat, kos dan premium berpotensi meningkat. Jika tempoh menunggu dihapuskan, kos tuntutan meningkat dan akan menjejaskan peserta lain. Kesan kepada komuniti adalah akses kepada perlindungan mungkin terbatas. Tanpa sistem mudah alih, peserta sukar tukar mengendali tanpa menunggu. Yang kedua, kos perlindungan meningkat. Tanpa mekanisme terjamin, premium dan sumbangan mungkin lebih tinggi. Yang ketiga, risiko ketidakadilan antara peserta. Peserta baru berpotensi ambil kesempatan dan ini akan menjejaskan peserta sedia ada. Yang keempat, kesinambungan produk MHIT terjejas. Sistem perlu stabil supaya perlindungan berterusan dan mempan. Bagi isu keempat adalah takaful bukan sekadar instrumen kewangan. Punca bagi isu ini terbahagi kepada 5. Pertama, kesedaran takaful rendah sebelum pandemik. Ramai golongan B40 dengan M40 bekerja, gaji dia tiada perlindungan. Kedua, kekurangan akses dan penembusan pasaran. Hanya 20% penembusan kini, ramai tidak mempunyai polisi. Yang ketiga, pandemik COVID-19 menunjukkan risiko kewangan jika tiada perlindungan. Keempat, kurang pemahaman konsep terbaru. Peserta tidak faham manfaat tolong-menolong dana bersama. Yang kelima adalah keterbatasan inisiatif digital sebelum ini yang menyukarkan pendaftaran dan tuntutan. Kesan kepada komuniti adalah golongan berpendapatan rendah terdedah kepada risiko kewangan. Kos rawatan dan beban hutang akan meningkat. Kedua, kehilangan jaminan kewangan untuk keluarga jika peserta utama meninggal dunia. Ketiga, akses rawatan tidak seimbang. Hanya mereka dengan takaful mendapat manfaat penuh. Keempat, jurang kesedaran kewangan. Masyarakat tidak menggunakan instrumen takaful secara optimal. Yang akhirnya, peluang pembangunan ekosistem kewangan eksklusif terhad. Industri perlu sokongan kerajaan dan digitalisasi. Untuk kajian ini, kami telah menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form. Responden yang terlibat terdiri daripada rakyat Malaysia berumur antara 18 hingga 50 tahun ke atas. Julat umur ini dipilih kerana ia merangkumi golongan muda yang baru mula bekerja, golongan pertengahan kerjaya dan juga mereka yang sudah berkeluarga. Kaedah ini dipilih kerana ia lebih mudah untuk mendapat maklum balas dengan cepat, melibatkan pelbagai latar belakang responden dan sesuai digunakan dalam situasi yang semasa. Pada bahagian ini, kami telah mengumpulkan maklumat berkenaan responden kami. Majoriti daripada mereka adalah berusia 18 hingga 20 tahun dan lebih separuh daripada mereka adalah perempuan. Selain itu, kami juga melihat status pekerjaan mereka. Didapati paling ramai di antara mereka adalah pelajar. Namun, terdapat juga 58 orang yang telah bekerja sama ada dalam sektor awam, swasta maupun bekerja sendiri. Dan ada juga beberapa orang yang merupakan suri rumah dan tidak bekerja. Dalam bahagian seterusnya, kami membuat tinjauan sejauh mana pengetahuan mereka mengenai takaful dan insurans. 76 orang menyatakan mereka ada mempunyai pengetahuan berkenaan topik ini, sementara 16 orang tidak pasti dan 10 orang tidak mempunyai pengetahuan tentang topik ini. Jelas di sini bahawa masih ada dalam segelintir daripada rakyat Malaysia yang tiada atau kurang pemahamannya berkenaan takaful dan insurans. Bagi soalan berikutnya, kami meminta pandangan mereka berkenaan perbezaan utama takaful dan insurans konvensional. Seramai 82 orang memilih bahawa perbezaan antara kedua ini adalah takaful berasaskan konsep perkongsian risiko dan patuh syariah. Terdapat seorang responden yang menyatakan tiada perbezaan dan selebihnya tidak pasti. Ini menunjukkan bahawa masih ada rakyat Malaysia yang tidak jelas dengan perbezaannya. Oleh sebab itulah, mereka lebih memilih insurans konvensional berbanding takaful. Seterusnya, 67 orang bersetuju dengan pernyataan yang kami berikan, iaitu takaful beroperasi berlandaskan prinsip terbaru. Tetapi 34 orang masih tidak pasti dengan kebenaran itu dan seorang tidak bersetuju. Dapat diperhatikan di sini, walaupun pada soalan sebelumnya 76 orang menyatakan mereka mempunyai pengetahuan berkenaan takaful, hanya 67 orang sahaja yang benar-benar faham tentang bagaimana takaful beroperasi.
Perniagaan tentang insurans konvensional adalah perniagaan antara pelanggan dengan syarikat insurans dan berasaskan keuntungan mendapat persetujuan yang agak ramai, iaitu 42 orang sangat setuju dan 43 orang setuju. Hanya sebahagian kecil iaitu 14 orang yang tidak bersetuju dan 3 orang sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada mereka mempunyai pemahaman yang agak mendalam berkenaan insurans konvensional. Bahagian C merupakan bahagian di mana kami mendapatkan maklum balas berkenaan pandangan responden kami tentang kesan takaful kepada komuniti. Dapatan menunjukkan 94 orang yakin bahawa takaful dan insurans penting berkomuniti, manakala 5 orang tidak pasti dan 3 orang merasakan ia tidak penting. Ini memperlihatkan bahawa mereka kurang kesedaran berkenaan betapa pentingnya takaful ini. Seramai 57 orang sangat setuju dan 40 orang setuju bahawa takaful dan insurans kedua-duanya akan memberikan manfaat kepada peserta dan pemegang polisi apabila ditimpa musibah, sementara 5 orang lagi tidak bersetuju. Kami juga meminta pendapat mereka berkenaan faktor yang menyebabkan masih ramai rakyat Malaysia tidak melakukan insurans dan takaful. Dapatan menunjukkan 41 orang berpendapat rakyat Malaysia masih kurang pengetahuan tentang takaful dan insurans, sementara 34 orang lagi memilih masalah kewangan dan tidak berkemampuan menjadi faktornya. Selain itu, 27 orang merasakan tiada kesedaran tentang kepentingan takaful dan insurans juga menjadi salah satu faktor tersebut. Akhir sekali, kami turut bertanya tentang langkah yang patut diambil bagi meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan takaful insurans. Seramai 43 orang menyatakan kempen kesedaran perlu dibuat bagi memberi pendedahan tentang kebaikan insurans takaful. Seterusnya, 39 orang memilih agar maklumat dan faedah tentang insurans takaful disebarkan di media sosial. Dan 7 orang mencadangkan untuk memberi penerangan tentang insurans takaful melalui bahan bacaan seperti berikut. Jelaslah di sini bahawa dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran rakyat berkenaan insurans takaful adalah dengan membuat kempen yang memberikan perkongsian maklumat berkenaan kebaikan insurans takaful. Daripada soal selidik yang dijalankan, ada beberapa makna dapatan penting yang boleh kita lihat. Pertama, masih ramai yang kurang faham tentang insurans takaful. Kesedaran tentang kepentingan takaful ada tetapi pada tahap sederhana sahaja. Kedua, kita dapati sebahagian besar responden sudah mempunyai polisi insurans namun bukan semua memilih takaful. Jika dikaitkan dengan isu semasa, rendahnya kesedaran ini membuktikan ramai tidak minat untuk menyertai takaful. Malah, kesedaran hanya meningkat apabila berlaku keadaan yang tidak menentu, contohnya semasa penularan wabak COVID-19. Seterusnya saya ingin kongsi cabaran dan penambahbaikan. Antara cabaran utama takaful dan insurans ialah tahap kesedaran masyarakat yang masih rendah, di mana ramai keliru tentang konsep dan kurang literasi kewangan. Kedua, kos sebangan dianggap tinggi, terutama bagi golongan berpendapatan rendah sehingga mereka menangguhkan penyertaan. Ketiga, akses perkhidmatan masih terhad, khususnya di kawasan luar bandar dan bagi mereka yang kurang mahir teknologi. Keempat, isu kepercayaan juga timbul kerana proses tuntutan yang rumit dan lambat. Akhir sekali, terlalu banyak produk di pasaran menyebabkan kegeliran dan kesukaran membuat keputusan. Antara langkah penambahbaikan ialah meningkatkan literasi kewangan melalui kempen kesedaran yang lebih meluas. Kedua, memperkenalkan produk fleksibel dan mampu nilai seperti mikro takaful untuk golongan pendapatan rendah. Ketiga, memperkukuh penggunaan teknologi digital melalui aplikasi mesra pengguna dan sokongan pelanggan yang cukup. Keempat, meningkatkan ketelusan dan kecukupan dalam tuntutan supaya lebih ringkas dan cepat. Akhir sekali, mempergiat inovasi produk agar relevan dengan cabaran moden seperti pandemik, bencana alam dan pekerjaan tidak tetap. Kesimpulannya, takaful dan insurans penting melindungi masyarakat daripada beban kewangan yang besar yang biasanya diakibatkan oleh kemalangan, sakit atau bencana. Ia dapat membantu keluarga terus hidup dengan tenang tanpa risau kehilangan pendapatan. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai cabaran-cabaran. Yang pertama adalah kurang kesedaran masyarakat tentang kepentingan takaful dan insurans. Kedua, kos sara hidup tinggi ramai yang tidak mampu membayar caruman. Yang ketiga, isu kelewatan bayaran tuntutan menyebabkan kurang kepercayaan kepada syarikat. Kekeliruan antara insurans biasa dan takaful menyebabkan ramai sukar membuat pilihan. Dengan itu, kami mempunyai cadangan penyelesaian iaitu kerajaan kempen pendidikan kewangan untuk meningkatkan kesedaran, syarikat menawarkan pelan lebih terus mampu milik dan mesra pelanggan, dan akhirnya, masyarakat mengambil inisiatif memahami manfaat perlindungan kewangan. Sekian sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.